Krisis pentadbiran negeri Sabah bermula apabila berlakunya penghijrahan beberapa orang adun sehingga mereka digelar sebagai Katak Sabah. Setelah 2 hari mengangkat sumpah dan kerajaan negeri terbentuk, Tan Sri Musa Aman telah dijatuhkan secara jalan belakang oleh Datuk Seri Shafie Apdal. Seperti yang kita tahu di Sabah ni sudah terkenal dengan itulah yang ni kan maksud saya agak sensitif lah saya cakap, tapi memang Sabah terkenal dengan itu sejak 1994. Jadi dia kan maksudnya melompat sini dan melompat sana, okey, dan ramailah yang digelar dengan ini kan. Jadi harapan saya kalau boleh mana-mana kerajaan A kah, kerajaan B kah, kerajaan C, kerajaan Z kah, mana-mana yang memerintah kalau boleh yang menang tetap menang lah. Tapi jangan dia terjadi 36 dan satu kingmaker. Ini memang terjadi seperti General Election 14 kan, di mana 29 berbaki 2. Jadi 2 tu adalah kingmaker. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah baru-baru ini menjadi satu lagi krisis politik negeri di bawah Bayu yang menonjolkan persaingan kuasa antara Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dengan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman. Budaya wakil rakyat lompat parti telah lama berlaku sepanjang sejarah politik di negeri Sabah. Ini merupakan fenomena yang paling tidak terlupakan oleh semua rakyat Sabah apabila mengharapkan pemimpin yang lebih bermoral untuk memimpin mereka. Hal ini berlaku apabila kerajaan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan dan berlakunya aktiviti lompat-melompat. Mereka join ataupun mereka sertai Parti Warisan dan juga Pakatan Harapan dan menyebabkan kerajaan warisan itu terbentuk dan juga Pakatan Harapan terbentuk di Sabah. Apabila beberapa calon APCO pun lompat juga untuk membentuk Perikatan Nasional yang baru-baru ini. Maknanya isu pembubaran kerajaan ini adalah disebabkan oleh moral politik yang tidak ada dalam kalangan ahli politik itu sendiri. Bagi Jamawi Jaafar yang merupakan salah seorang 7 adun yang melompat parti, beliau menegaskan tidak menerima apa-apa hapuan. Malah jelasnya apa yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat dan bukanlah kepentingan peribadi. Ya, tidak ada proses pembayaran apa-apa dibuat, tidak ada janji apa-apa dibuat. Malahan ada tomahan-tomahan menyatakan ada imbuhan, dan saya telah pun membuat laporan polis. 2 laporan polis telah dibuat, dan dalam minggu ini juga saya akan saman malu kepada mereka-mereka yang melontarkan tuduhan di grup WhatsApp, dan program saya tengah menyediakan draft untuk mereka memohon maaf. Sekiranya mereka tidak memukakan permohonan maaf, maka saya akan bawa ke mahkamah saman malu. Ada yang menyatakan bahawa saya berkepentingan diri sendiri, tapi bagi saya tidak. Saya rela berkorban seorang. Biarlah Jamawi Jaafar ni seorang berkorban, tetapi saya tidak sanggup mengorbankan ribuan pengundi-pengundi saya. Saya tidak sanggup ingin melihat rakyat di kawasan saya yang jumpa dengan saya, YB kami minta rumah PPRT YB, tengok rumah kami usang YB. Saya kasihan, menitis air mata. Di satu sisi, tanpa mengira sama ada pemain politik lama di blok pembangkang mahupun kerajaan, rakyat Sabah sebenarnya hanya menginginkan calon yang lebih telus dan berkaliber untuk mentadbir negeri ini. Saya berharap kepimpinan UMNO Pusat dan Negeri kena lebih berhati-hati, kerana rakyat cukup sensitif. Kita sudah rakyat cukup sensitif dengan calon-calon apatah yang telah pun yang dicemarkan dengan kata-kata apa semua ni. Jadi ya dalam kita untuk memperjuangkan mendapat sokongan rakyat, saya mintalah kepimpinan ini boleh mengetengahkan calon-calon yang lebih berkaliber, berwibawa, yang bebas daripada segala macam tohmahan rakyat sebelum ini. Isu lompat, isu katak ini adalah pendirian individu yang mana sebagai pemain politik parti ini saya mengharapkan tidak ada lagi isu-isu ini dan perlulah firm dan menyatakan bahawa tidak ada lagi membuat
anti-hopping law untuk negeri Sabah untuk menyelesaikan perkara ini. Bagi Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, beliau menafikan partinya terlibat dalam cubaan rampasan kuasa yang berlaku sehingga membawa kepada pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Beliau turut menyifatkan ucapan yang dilaungkan sebelum ini oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal mengenai kekuatan parti warisan sebagai memakan diri sendiri. Semasa sebelum dia jatuh, saya telah membuat kenyataan bahawa UMNO Sabah tidak terlibat langsung dalam kumpulan adun-adun daripada Sabah yang bergabung di kalangan semua parti yang hendak menubuhkan kerajaan baru. Dan saya juga ingin petik ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Syafiq ini. Dia kata warisan kuat. Dia ada 45 adun yang setia. Jadi kalau dia kuat, kalau dia setia, kenapa perkara ini boleh berlaku? Jadi saya terketawa, senyum dialah apabila dia kata begitu. Ucapan-ucapan dia memakan diri dia sendiri. Jadi saya ingin memberi pandangan kepada sahabat saya ini. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau pimpinan parti ni, kalau pimpinan dia kuat, ahli dia kuat, pemimpin dia kuat, dia tidak akan gugur begitu saja. Tetapi dia harus ingat, dia membuat janji banyak kepada rakyat. Apabila janji itu dia tidak boleh tunaikan kepada rakyat, bukan saja rakyat marah, Tuhan pun marah, sehingga parti dia 2 tahun pun rebah di bumi Sabah ini. Dalam pada itu ketika ditemui, beliau menjelaskan kemungkinan ada wajah baru yang bakal menjadi calon pada PRN kali ini. Saya telah memberi jaminan di peringkat awal daripada 100%, 85% muka baru. Muka baru ini daripada orang yang belum pernah bertanding, anak-anak muda, dan kita akan gabungkan insyaAllah 15% saja. Saya lihat yang sudah pernah bertanding, sama ada menang ataupun sudah kalah, akan kita lihat. Kalau rakyat masih mau, akan kita pertandingkan. Walau apa jua alasannya, terpulang kepada anda untuk menilai. Apapun, kepentingan masyarakat dan pengundi haruslah diutamakan. Saya Nurfas Nordin, Suara TV.